alimul hakim. Rabb shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Dan telah menghikayat bahwasanya sahabat Sufyan Tsauri rahimahullahu ta'ala berkata mereka itu pada barang yang ada mereka itu. Barang yang ada mereka itu melihat akan takut Sufyan Tsauri dan bersungguh-sungguhnya dan hina kelakuannya. Maka berkata mereka itu, hai guru kami, jikalau engkau kurangkan daripada bersungguh-sungguh ini, saya tercapai kehendak kamu juga, insya-Allah. Diceritakan bahawa sahabat kepada Sufyan Tsauri. Sufyan Tsauri salah seorang daripada ulama dan juga beliau adalah ahli sufi. Lalu sahabat-sahabatnya berkata pada barang yang mereka melihat akan takut Sufyan. Setelah dia melihat bagaimana keadaan Sufyan yang benar-benar takut kepada Allah. Jadi Sufyan ini dia takut kepada Allah Ta'ala dan bersungguh-sungguhnya. Siapa dia bersungguh-sungguh ibadah. Bila takut kepada Allah Ta'ala, dia akan bersungguh-sungguh beribadah. Dan hina kelakuannya. Siapa jadi kelakuan dia jadi hina, masuk kelakuan jadi hina. Orang kata siapa tak hiraukan, tak hiraukan keadaan dia. Dengan arti kata makan minum pun tak cara, pakaian pun tak terurus. Jadi menjadi bualan orang. Dia disebabkan dia terlalu takut kepada Allah, tapi dia bersungguh-sungguh dalam beribadat kepada Allah. Siapa bersungguh ibadat, siapa tidak hiraukan makan dan minum, dan pakaian dia pun tidak terurus, sehingga dikatakan di sini hina kelakuannya. Maknanya siapa orang pandang pelik dia, kerana dia takut kepada Allah. Maka berkata mereka itu, maka sahabat-sahabatnya pun bertanya, hai guru kami, wahai guru kami, maknanya anak-anak buah dia lah, jikalau engkau kurangkan daripada bersungguh-sungguh ini, kalau kamu ni kurangkan daripada bersungguh-sungguh dalam melakukan amal ibadat kepada Allah, nescaya tercapai kehendak kamu juga, nescaya akan tercapai juga. Kamu tetap telah menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi sebab dia takwa kepada Allah, siapa dia beribadat bersungguh-sungguh, siapa tak jaga makan minum, tidur dan sebagainya. Jadi katanya anak buah dia, anak murid dia, wahai guru kami, kalau kamu bersungguh-sungguh dalam melakukan amal ibadat, kalau kamu kurangkan bersungguh-sungguh, kamu tetap juga termasuk dalam orang yang bertakwa kepada Allah. Dan tercapai juga kehendak kamu juga, insya-Allah. Dan kehendak kamu yang kamu takut kepada Allah, takut masuk neraka, insya-Allah. Kalau kamu kurangkan sikit pun, kamu boleh jadi ahli syurga. Gambarannya begitu. Ini terlalu kuat sangat ibadat. Sufyan Tsauri ini masih dia nak mati tu, dia menangis lagi. Anak murid dia tanya, kenapa tuan guru menangis? Dia kata, aku takut. Katanya Sufyan Tsauri, takut lagi ke kamu ni ibadat? Tak ada orang yang kuat ibadat macam kamu. Tapi kamu ni masih lagi takut. Dia kata dia takut. Sebab apa? Sebab Sufyan Tsauri yang pertama, dia tidak melihat pada ibadat dia. Sebab kita ni kalau buat amal ibadat, kita akan lihat ibadat kita. Kalau kita boleh puasa sunat, kita akan rasa, hati kita rasa lain juga. Rasa kita dah bagus, baik. Maka dia ajar orang-orang saleh, dia tidak melihat amal ibadat. Bahkan dia rasa macam tak ada amal. Kalau amal ibadat dia banyak, itu beza. Kita ni tak ada amal mana, tapi pasti banyak. Kalau buat amal ibadat, kalau buat amal ibadat baik, sikit saja, bukan banyak-banyak lah kan, sikit saja. Yang kedua, dia takut. Dia takut kerana dia kuat ibadat, masih nak mati. Yang kedua, dia takut dalam keadaan Allah Ta'ala mencabut makrifat dia. Orang yang sudah kenal Allah boleh jadi tidak kenal pada Allah, jadi dia bimbang. Takut dia tidak dapat rahmat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ketiga, dia takut tak mampu nak mengucap dua kalimah syahadah ketika dia nak mati.
Maka berkata Sufyan jawab, anak murid kata kenapa sungguh sangat kurang sikit. Maka Sufyan menjawab, betapa tiada aku istihad. Kenapa? Mengapa aku tidak bersungguh-sungguh? Dan sebenarnya telah sampai akan daku. Sampai akan daku tu sampai satu cerita, satu kisah, berita kepada aku bahawasanya ahli jannah, ahli syurga adalah mereka itu di dalam tempat mereka itu. Ahli syurga duduk dalam syurga. Maka menerang bagi mereka itu cahaya nur yang amat menerangkan syurga yang ke-8. Lalu ahli syurga ini didatangi cahaya. Cahaya tadi menerangi syurga sampai 7 syurga, 8 syurga. Ke-8 syurga tadi jadi cerah dengan sebab cahaya tadi. Jika menyangka mereka itu bahawasanya yang demikian itu nur daripada pihak Tuhan, lalu menyangka mereka itu cahaya yang apa ni, yang sampai mencerah 8 syurga tadi itu adalah Allah Ta'ala. Maknanya cahaya daripada pihak Tuhan, yakni itu adalah Allah Ta'ala. Jadi dia sangka betul gitu. Maka tunduk sujud mereka itu. Bila datang cahaya, mereka pun tunduk sujud. Maka menyerulah yang menyeru, yang menyeru itu malaikat. Dengar suara yang menyeru. Malaikat pun menyeru bahawasanya, angkat kamu kepala kamu, angkat kamu semua ahli syurga, angkat kepala. Tiada yang engkau sangka itu, tidak sebagaimana yang kamu sangka. Cahaya itu bukan cahaya Allah, bukan Allah Ta'ala. Sesungguhnya iaitu nur cahaya Jariyah. Jariyah ni seorang hamba. Tersenyum ia pada muka suaminya. Maka tersenyum dia pada suami, pada suaminya dalam syurga. Maknanya itulah cahaya daripada seorang Jariyah, seorang perempuan, hamba perempuan yang ada dalam syurga. Yang perempuan itu hanya tersenyum untuk suaminya. Habis senyum dia membawa cahaya memenuhi 8 syurga. Jadi Sufyan As-Sauri, dia dengar cerita ni, apa yang dia dapat baca? Kita dapat baca, wah hebatnya Jariyah itu, cahayanya hebat sampai penuh 8 syurga. Tu kita baca gitulah. Maknanya apa yang menyebabkan cerita inilah yang menyebabkan Sufyan As-Sauri takut. Jadi berdasarkan cerita ni, kalau kita, apa kita faham? Kita faham ahli syurga duduk dalam syurga, kemudian datang cahaya. Cahaya tu memang terang dan menerangi 8 syurga. Kemudian dalam keadaan macam itu, bila cahaya tadi terang, ahli-ahli syurga sangka itulah Allah Ta'ala. Lalu dia pun sujud. Bila dia sujud, lalu malaikat kata, angkat kepala kamu. Itu bukanlah cahaya yang kamu sangkakan, itu bukan Allah Ta'ala yang kamu sangka. Itu baru cahaya hamba perempuan yang boleh masuk syurga, yang dia tersenyum kepada suaminya dalam syurga. Sebab orang yang masuk syurga semua akan disediakan suami. Maknanya begitu juga lelaki-lelaki akan disediakan isteri dan bidadari. Maknanya dia tak ada duduk dalam syurga seorang yang tengok, tak ada orang tak ada. Tidak ada. Akan diberi pasangan-pasangannya yang tertentu. Jadi dalam keadaan macam itu, cerita ini menyebabkan Sufyan As-Sauri jadi takut. Takut sebab apa? Sebab dia membayangkan bahawa, bayangkanlah, ahli syurga dah duduk dalam syurga pun boleh tertipu dengan cahaya. Boleh tertipu dengan cahaya. Begitu juga dengan ahli ibadat, dia boleh tertipu dengan amal ibadat. Amal ibadat itu. Sebab itu kita kena faham, tugas kita di atas muka dunia ini ibadat kepada Allah. Tak ada lain. Dia suruh ibadat, tinggal maksiat tu. Dia suruh kita beribadat dan dia suruh kita meninggalkan maksiat. Ini Allah Ta'ala. Dan dalam kita melakukan amal ibadat kepada Allah, sebenarnya Allah Ta'ala tidak pandang amal ibadat kita. Allah Ta'ala memandang hati-hati kita.
Ibadatlah, kalau banyak mana ibadat, kalau hati itu lalai kepada Allah, kalau hati itu tidak ingat kepada Allah, Allah Ta'ala tak pandang. Allah Ta'ala memandang hati-hati manusia. Sebab itu amal ibadat yang besar, amal ibadat di samping ibadat yang wajib. Ibadat yang wajib itu paling besar. Ibadat yang besar ini selain ibadat yang wajib, ialah ibadat ingat kepada Allah. Kalau orang itu ingat kepada Allah Ta'ala, maka sepanjang ingat itu pahala. Kalau ingat pada orang-orang, jadi dia lalai, itu baru dosa. Jadi dosa. Tapi dia ingat pada Allah. Dia duduk saja, dia ingat, dia bercakap dengan orang, dia ingat. Kalau orang itu benar-benar mencapai rasa mahabbah, cinta, asyik, ingat kepada Allah, maka sepanjang masa, saat, detik, dia itu dikira beribadat pada Allah. Bukan kadang-kadang tak nampak, memang tak nampak. Ada soalan? Ingat tak ada soalan? Saya stop dulu sini. Dalam satu hadis disebut at-ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu ini beribadat kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Bukan kamu beribadat kamu tengok Tuhan, tak, seolah-olah kamu melihat Allah. Bagaimana orang beribadat yang melihat Allah? Allah Ta'ala duduk depan mata. Saya tak buat maksiat lain. Seandainya kamu tidak melihat Allah, kamu tidak mampu mendapat melihat Allah, maka kamu pastikan bahawa Allah Ta'ala itu melihat kamu. Jadi dalam bab kita beribadat kepada Allah Ta'ala ini, ibadat kepada Allah, bila kita beribadat kepada Allah Ta'ala, biasanya kita ibadat zahir. Dia panggil jasad, dia beribadat. Hati tidak beribadat kepada Allah. Jadi dia suruh kita agar mendatangkan hati kita ini agar ingat kepada Allah. Sebab itu disebut aqimis salata li zikri. Dirikanlah sembahyang dalam keadaan mengingati Allah. Bermakna orang yang buat amal ibadat, dia tidak ingat Allah, dikira tidak lagi mendirikan sembahyang. Sebab itu sembahyang dia nak orang yang khusyuk. Sembahyang ini dia nak pada orang yang khusyuk. Jadi kalau orang itu melakukan sembahyang dalam keadaan dia tidak khusyuk, maka dia tidak lagi mendirikan sembahyang. Dari segi hukum fiqh sah, dia ini selesailah dikira orang yang mendirikan sembahyang. Tapi boleh jadi ibadatnya tidak ada pahala. Tidak ada pahala. Kerana ada dua golongan. Satu golongan fawailul lil musalli, satu golongan qalu lam nakum minal musalli. Satu golongan kata Allah Ta'ala sebut untuk golongan ini binasa celaka bagi orang yang sembahyang. Satu lagi golongan qalu lam nakum minal musalli, kami tidak termasuk daripada orang yang sembahyang. Yang satu ini tak sembahyang langsung. Yang satu lagi sembahyang, tapi sembahyangnya membinasakan dia. Sebab tidak ada dalam ketika sembahyang melihat Allah. Jadi soalannya macam mana nak lihat Allah? Nak lihat Allah macam bukit besar boleh tengok. Memang tidak nampak. Tapi beginilah kita faham. Allah Ta'ala berfirman, alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Rabbana subhanaka wa qina azabannar. Maka dia kata orang-orang yang sentiasa ingat kepada Allah ketika berdiri, ketika duduk, ketika baring, mereka itu memikirkan kejadian Allah Ta'ala. Apa kaitan zikir dengan memikirkan kejadian Allah? Baik, bila kita berzikir kepada Allah, kita berzikir kepada Allah, maka bila kita melihat bukit, maka andai kata yang pertama kita tak berzikir, kita melihat bukit itu memang bukit. Tapi kita baru belajar nak berzikir. Bila kita belajar nak berzikir, maka kita melihat bukit,
kita akan kata Allah Ta'ala lah yang mencipta bukit. Bukit, kita nampak bukit. Bukit itu Allah Ta'ala lah yang mencipta. Maka nampak bukit dulu. Kita zikir lagi. Zikir. Lama-lama kita akan nampak Allah Ta'ala dulu. Allah Ta'ala lah yang mencipta bukit. Tadi bukit diciptakan oleh Allah, nampak bukit dulu, baru nampak Allah. Tapi bila orang sudah lama berzikir, dia akan nampak Allah Ta'ala lah yang mencipta bukit. Tengok bukit, Allah hebatnya mencipta bukit. Maka orang itu berzikir lagi, lalu dia itu melihat Allah, lalu tidak lagi melihat bukit. Bila dia melihat saja Allah, baik. Kalau orang itu nampak bukit, dia kata bukit. Orang pekat awal. Orang pekat dua, dia nampak bukit, dia kata ini kudrat iradat Allah. Dia sudah nampak sifat Allah. Bila dia berzikir lagi, dia tak fikir dah kudrat iradat. Dia nampak Allah. Nampak bukit, nampak Allah. Inilah yang dikatakan nampak Allah, bukan nampak cokoh depan mata. Jadi bila dia sudah menjadi ahli zikir, ingat kepada Allah, lalu dia angkat takbir Allahu Akbar, dia tidak merasakan dia yang angkat takbir, tapi dia merasakan ini kudrat yang Allah Ta'ala beri pada dia. Akhirnya dia nampak Allah Ta'ala belaka. Dia boleh sujud pun Allah, dia boleh baca pun Allah, nak gerakkan lidah pun dia nampak, semuanya daripada Allah. Sehingga kan dia hanya rasa, dia tak rasa apa-apa pun diri dia. Dia tak rasa dia sembahyang, dia tak rasa dia banyak sembahyang, tapi dia merasakan ini semuanya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang hati dia benar-benar ingat kepada Allah. Sebab itu ibadat. Orang banyak kan nak ibadat sembahyang, sembahyang banyak. Saya sendiri pun merasai kenapa kadang-kadang kita berat nak istiqamah dalam amal ibadat. Kadang-kadang orang yang kita bagi, dia anak buah saya tu, saya bagi dia zikir. Berzikir istiqamah start daripada kita beri sampai sekarang tak tinggal-tinggal. Ada pun kita tinggal. Maknanya kuat dia berzikir istiqamah. Saya tanya dia ada kesan, dia kata ada kesan gini dia cerita. Tak apa. Dulu dia cerita ada kesan macam ni. Dia kata kesan macam ni. Tak apa, berzikir lagi. Lepas tu mari pula hilang lah, tak ada tak lain pula rasa. Tak apalah tu, berzikir. Jadi bila seseorang itu berzikir kepada Allah, hati dia sampai satu peringkat dia akan ingat betul kepada Allah. Bila hati dia ingat kepada Allah, dia punya ibadat dia mengatasi ibadat kita. Kita bila ibadat? Masa ngaji, masa semayang. Betul ke masa semayang kita ibadat? Kadang-kadang masa semayang pun kita macam-macam lagi ingat. Macam-macam lagi ingat. Tapi ada orang yang dia duduk saja, hatta dia bercakap dengan orang, tapi hati dia ingat kepada Allah. Sehingga kan tidak mampu dia nak bercakap perkara yang sia-sia. Tak mampu. Maknanya dia jadi, kalau orang kata tak tergamak, orang nak cakap perkara yang sia-sia. Inilah yang dikatakan orang yang dekat dengan Allah. Kalau kamu bercakap dengan dia, akan menambahkan ilmu kamu. Maknanya kalau kamu berkawan dengannya, akan berubah akhlak kamu. Kalau kamu maknanya berdampingan dengannya, menyebabkan kamu menjadi ahli ibadat, ingat juga kepada Allah. Kesan daripada dia itu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dikatakan di sini bahawa seseorang itu mesti dia ada ingat kepada Allah dalam melakukan amal ibadat. Maka bila seorang itu memperbanyakkan berzikir, nanti akan datang kesan dia akan nampak Allah, bukan nampak Allah cakap depan mata tu. Dia akan sentiasa ingat Allah. Bila ingat dia nampak lah. Macam orang kata, dan dia ingat ke seorang tu, dia makan nasi pun dia tak nampak nasi, nampak orang tu. Kalau nak pergi faham lagi, dia tengok lipas Jepun pun dia tak ingat lipas dah. Dia nampak lipas, dia nampak luar je. Dia lalu je rumah. Dia lalu rumah je. Dia nampak dekat ampayan tu ada baju. Walaupun dia tengok baju, tapi dia nampak tuang baju. Berat. Berat.
Patutnya nak pergi jalan lain. Dia pergi lalu jalan tu. Padahal kau jauh jalan tu. Tapi tak orang tu ingat kau aku. Dia lalu kau situ. Baik. Lalu dikatakan bahawa seseorang tadi cahaya itu bukan cahaya Allah, bukan Allah Ta'ala itu. Itu adalah seorang jariyah hamba. Dan dia tersenyum. Senyum jariyah ini sampai cahaya lapan syurga tadi. Maknanya ia pada muka suaminya, kemudian dia mengatakan nasyid, lalu dia bernasyid. Orang-orang sufi ini ia tak pisah daripada nasyid, qasidah, memuji Allah. Kerana ahli sufi ini dia gembira dengan Allah. Dalam waktu yang sama hatinya takut, raja harap pada Allah, tapi dia juga bergembira dengan Allah. Dia tidak susah hati. Ahli dunia ini dia masih lagi susah hati dengan dunia. Hari ini banyak, maknanya hari ini banyak orang bermasalah. Kenapa? Kerana hati mereka tertakluk dengan dunia lagi. Maka mereka bermasalah. Ada harta masalah, ada ni masalah, apa masalah? Orang yang duduk dengan Allah yang tidak ada masalah, sebab dia bersama dengan Allah. Kalau ada masalah pun yang menyelesaikannya Allah, dia bersama dengan Allah. Lalu dikatakan bahawa dia pun bernasyid, ahli-ahli sufi. Sebab tu dia kata, siapa nama? Dia tu Adawiyah. Imam Syafi'i yang mengatakan lastu lil firdausi ahla. Aku ini bukanlah ahli syurga, tidak layak masuk dalam syurga firdausmu. Aku tidak mampu tahan azab. Zaman yang saya pun tak ada nyanyi. Maknanya tak tahan api neraka jahannam. Maknanya orang-orang nyanyi lagu. Saya dulu cuba kau nyanyi di Pantai Batu Hukum. Hujan lalu turun. Lepas pada tu dah lihat nyanyi kau kan. Maknanya ada orang kata nasyid tak mahu masuk surga, tak mahu masuk neraka, nak duduk dana. Kita tak boleh mengatakan bahawa kita ni layak ahli syurga, tak boleh. Dan kita tahu kita tak ada orang nak masuk neraka. Kalau ada, cakap boleh kat tangan nak senang je. Ada seorang. Jadi mereka ini kadang-kadang mereka bernasyid, mereka berqasidah, mereka memuji Allah. Maknanya maka dikatakan bahawa tiada memberi mudarat orang yang adalah firdaus itu kediamannya, bagai yang menanggung daripada kusut-kusut dan kepicikannya. Orang-orang yang menjadi ahli syurga firdaus, dia tidak merasa susah. Maknanya bagai yang menanggung daripada kusut-kusut dan juga kepicikan. Kepicikan ni kesempitan, kesusahan. Kusut ni kesusahan. Jadi nak melakukan amal ibadat ni, orang-orang yang sudah Allah Ta'ala tetapkan di ahli syurga, di antara tanda dia mudah beribadat. Mudah nak beribadat kepada Allah. Daripada muda, daripada kecil, Masya Allah, jadi rajin beribadat kepada Allah Ta'ala ini. Jadi dia ini di antara orang yang ditetapkan Allah Ta'ala menjadi ahli syurga. Dan aku lihat akan dia berjalan keadaannya khusyuk, takut membesarkannya. Dan orang-orang yang tempat kediamannya syurga, ahli-ahli syurga, orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, aku melihat dia berjalan dalam keadaan khusyuk, dalam keadaan tenang saja hati dia. Dan takut membesarkannya, dalam keadaan takut dan membesarkan Allah. Berjalan maknanya dalam kehidupan dia. Dalam kehidupan dia, dia khusyuk, tenang saja kita tengok dia. Tetapi dalam waktu yang sama hati dia takut. Orang yang dekat dengan Allah, hati dia sentiasa takut walaupun dia biasa saja. Walaupun dia biasa saja, tengok dia berjalan, dia pergi mana nampak tenang saja, tetapi hakikatnya dalam hati dia rasa takut. Takut. Takut apa? Takut kepada Allah. Takut kepada Allah, ini yang dikatakan takut. Takwa ni maknanya takut. Maksud takwa ni siapa dia hati-hati sedikit pun dia tidak mahu mendapat dia terjatuh dia dalam batasan-batasan Allah yang dilarang. Jaga. Sebab tu orang-orang dahulu dia jaga betul. Imam Nawawi dia tak makan kecuali sayur daripada ayam dia tanam. Maknanya
daripada keluarga dia. Dia jaga betul-betul makan. Jaga betul-betul makan, maknanya cara dia semua dia jaga belaka. Kerana bimbang, takut takut jatuh daripada perkara yang diharamkan oleh Allah. Sebab tu orang-orang dahulu barakah banyak. Bila dia benar-benar menjaga, maka berjalan dia dalam keadaan khusyuk. Khusyuk dalam berjalan dalam keadaan tenang. Dia tidak ada fikir apa-apa lah. Dia memikir Allah Ta'ala dan dalam hatinya rasa takut kerana membesarkan Allah. Kepada masjid berjalan antara sepotong kainnya. Maknanya dia selalu pergi ke masjid. Selalu pergi ke masjid. Antara sepotong kainnya. Maknanya pakaian yang dia pakai tu untuk pergi ke masjid saja. Pergi ke masjid. Ini orang-orang yang soleh, tempat perjalanannya masjid. Sebab tu kita disuruh duduk di tempat-tempat yang mulia. Yang pertama, tempat yang mulia ini masjid. Masjid. Masjid disebut la tasuddu riha ila salah satu masjid. Jangan kamu ikat bekalan kamu kecuali 3. Kalau nak pergi jalan, pergi 3. Yang pertama, pergi ke Masjidil Haram. Di Masjidil Haram. Nabi sebut orang di akhir zaman nanti pergi Masjidil Haram, yang kaya pergi melancong. Yang orang-orang setengah orang pergi melancong, yang kaya pergi melancong. Ada yang pergi untuk berniaga, ada yang pergi untuk minta sedekah. Dia sebut dalam hadis mengata orang pergi akhir zaman. Maka dia suruh pergi Masjidil Haram, pergi ke Mekah. Buat amal ibadat di sana banyak-banyak. Ibadat. Yang kedua, pergi ke Masjid Nabawi, Masjid Nabi. Masjid Mekah itu 100,000 kali ganda amal ibadat. Masjid Nabi 1000 kali ganda. Pergi ke Masjid Nabi. Pergi ke Masjid Nabi, banyakkan salawat pada Nabi. Dan pergi ziarah makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, pergi Masjid Aqsa. Masjid Aqsa. Telefon saya baru ni, dia kata ustaz, saya nak ajar ustaz pergi berjalan. Di mana kita pergi beberapa buah negara, melawat makam-makam nabi-nabi, dan kita akan pergi ke Masjid Aqsa. Masjid Aqsa. Tapi nasib lah, kalau kena tembok lah. Maknanya pergi Masjid Aqsa. Bila? Pagi kita akan bertolak 25 rejab dia. 27 Nabi ada di sana, maka kita ada di Masjid Aqsa. Apa hantar pergilah Nabi nya bawa nanti. Akhir sekali ya. Pergi, nak pergi ke Masjid Aqsa, boleh pergi Masjid Aqsa. Boleh pergi dah. Saya tanya dia. Dia kata boleh pergi insya-Allah. Ada orang pergi 3 kali. Anak bawa ni 3 kali, dia boleh masuk keluar. Sehingga kan orang tu kenal dia. Tapi nak semayang tu luar tu memang ada jaga. Tapi insya-Allah sejak akhir-akhir ni dia boleh jaga, dia tak buat apa-apa dah lama dah. Sebab ada barakah dia. Apa barakah dia? Dia kata dia panggil imam Masjid Aqsa. Dia dapat ilham ke, dapat alamat dia, dapat tu yang menyuruh membaca maulid di dalam Masjid Aqsa. Membaca maulid. Dulu dia punya pengawal tu memang keras. Sepak orang semayang lah begitu. Nak masuk dia acu senampang lah. Tapi hari ni dia dengar sama-sama maulid. Dengar maulid. Dan dikatakan membaca maulid diba'i. Dia baca maulid diba'i. Maka dengan maulid tadilah menyebabkan jadi mudah orang nak masuk. Dan mereka tak kacau, bahkan seolah-olah orang yang dengar tu boleh suka juga maulid. Itu barakah yang ada. Jadi 3 tempat ni yang Nabi suruh pergi. 3 tempat ni Nabi suruh pergi. Jangan kita pergi kat lain, kalau ni kita tak pergi lagi kalau kita mampu. Jadi yang pertama masjid. Lepas tu yang keempat, masjid yang keempat sama je masjid mana-mana. Sama saja kedudukan. Maka Masjidil Haram 100,000, Masjid Nabawi 1000, Masjid Aqsa 500 kali ganda. Maknanya kalau kita semayang di sini satu kali, satu sembahyang, satu tu dia sana 500.
Dan Masjid Aqsa 100,000. Kalau kita buat baik 100,000, kalau kita buat jahat pun boleh tahan buat gandaan dia. Maknanya orang pergi tawaf pergi curi orang, duit orang. Ada juga gitu. Maknanya. Jadi lepas pada tu masjid mana-mana maka melihat. Tengok masjid yang afdal itu andai kata ada orang yang soleh di situ. Yang soleh itu menjadi imam ataupun ada orang yang soleh di situ. Kemudian yang kedua melihat ramainya jemaah. Melihat ramai jemaah. Maka disuruh kita pergi. Yang pertama masjid-masjid. Yang kedua tempat yang baik adalah majlis ilmu. Kalau kita buat kat rumah kita majlis ilmu, maka rumah kita tempat mulia. Kalau di pejabat itu tempat mulia, maka pergi. Tak kira di mana-mana yang ada majlis ilmu. Majlis ilmu. Saya pergi satu tempat itu, saya tak apa sebut. Dia hotel ni berapa bintang, 5 bintang ke. Hotel mahal. Saya tak tahu lah macam mana dia kira bintang-bintang. Hotel ni mahal kat Terengganu lah. Saya sebut hotel ke mana. Jadi dia sebut pada saya, dia kata, aduh ni tak masuk, tak seorang je masuk. Saya pergi. Dalam hotel tu tak ada surga. Dia ada tempat orang joget ke apa lah. Tapi alhamdulillah lah ada seorang itu dia fikir. Dia kata pokok ni kalau tak ada program dia tak kira. Jadi nak elok daripada itu dia pun fikir-fikir panggil orang. Panggil orang ceramah. Jadi bila ketua tu nak ke agama, jadi anak buah terpaksa ikut lah. Terpaksa ikut, panggil lah ceramah jam. Maknanya bagus lah begitu. Tempat tu memang kalau ikut tempat dah molek tu. Saya pun tak tahu tempat gitu. Tahu-tahu sampai situ buat tahu. Baru tahu. Tapi tak apalah. Kerana dikatakan bahawa di mana tempat yang ada majlis ilmu itu tempat yang mulia. Dan yang ketiga, bagi tempat ulama-ulama, pergi rumah ulama-ulama, ziarah ulama-ulama, orang-orang yang saleh. Pergi ziarah. Dan pergi ziarah minta doa dengan dia. Minta doa dengan dia, minta tolong doa dan sebagainya. Kita ziarah rumah-rumah orang yang saleh. Sebab di rumah orang-orang yang saleh itu ada barakah, ada kebaikan. Yang keempat, kita pergi makam wali-wali Allah. Wali-wali Allah pergi makam. Saya gigi Pulau Besar Melaka, masya-Allah. Saya Hindu saja. Orang Islam, orang kafir pun mari pandai dia bawa air. Dia bawa air. Ada seorang tu baca pakai kopiah kan. Dia Yasin lah sangat. Dia duduk tunggu. Orang-orang hidup pun tak air. Dia baca Yasin. Tolong baca Yasin, habis buat lagi air. Tak berhenti sikit-sikit sangat. Maknanya kata kenapa ni? Mungkin dia pun maknanya orang-orang hidup ni dia lebih kepada, kalau kepercayaan dia cepat percaya. Cepat percaya. Memang ada barakah sebenarnya, ada barakah kalau kita pergi dekat makam-makam wali-wali Allah Ta'ala ini. Maka dia suruh pergi tempat yang baru. Maka orang yang takut kepada Allah, perjalanan dia pergi balik banyak ke masjid. Jadi dikatakan rajulun mu'allaq qalbuhu mu'allaqun fil masjid. Hatinya bergantung di masjid. Bahai diri, hai nafsu, apa kamu sabar atas api? Alif tu api tu, bukan apa. Wahai diri, adakah kamu itu sabar atas api? Kena kata begitu. Adakah sabar di atas api neraka? Adakah kamu sabar di atas api neraka? Sebenarnya telah hampir bahawa berhadap kamu ini benar-benar hampir. Sufyan Tsauri dia bersyair. Hai diri, kamu ini takutlah kepada api. Api ini sudah hampir kepada kamu. Kepada kamu. Kemudian daripada memberi belakangnya, selepas kamu membelakangi dia. Maknanya nak beritahu dia bersyair.
Bersyair untung orang yang ahli syurga ini dia mudah beramal ibadat, hatinya tidak susah, hatinya tenang saja, dan kehidupan hari-harinya beribadat, pergi ke masjid, ulang alik pergi ke masjid, hatinya khusyuk kepada Allah. Dalam waktu yang sama dia membesarkan Allah, rasa takut dan membesarkan Allah Ta'ala. Wahai diri, adakah kamu ini sabar dengan api yang kamu akan hadapi? Api yang kamu akan hadapi, ya kemudian daripada kamu meninggalkan, membelakangkannya. Hari ini kita lupakan kepada api neraka, kita lupa kematian hari ini, tapi sampai masa nanti kita akan berjumpa juga. Maka dikatakan bahawa dia selalu bersyair. Bila bersyair datang hati rasa takut pada Allah. Sebab tu nak datang rasa takut kepada Allah, kalau boleh kita kena munajat dia ada malam. Bukan senang nak datang takut, sebab kita hijab banyak, dosa banyak. Yang jadi hati kita tak takut pada Allah sebab dosa je. Yang jadi ilmu kita tak lekat pada Allah sebab dosa. Jadi bila kita banyak dosa, jadi dosa itu dipanggil hijab, perdendeng kita dengan Allah. Maka bila perdendeng kita dengan Allah menyebabkan hati kita jadi kotor. Dosa ni bila kita buat, dia jadi gelap hati, ada titik hitam. Kemudian kita buat lagi, titik hitam lagi tambah, buat lagi, akhir kali jadi gelap hati. Sebab itu bila orang buat maksiat banyak-banyak, nanti beri nasihat agama pun tak berkesan apa-apa. Bahkan ajak pergi tempat agama pun tidak mau pergi. Hati sudah gelap. Lagi nak tahu lagi hati gelap, ibadat pun jadi lemah. Malas saja buat amal ibadat. Jadi satu perkara yang memberatkan dia akan diri dia. Lepas tu bila dia dah hati gelap pula, dia tak ada fikir langsung pahala. Tak ada fikir langsung lah tentang mati, tak ada fikir langsung lah tentang amal ibadat. Ini tanda hati orang itu gelap. Bila sudah gelap, lama-lama jadi mati. Jadi mati, orang itu nikmat dalam maksiat sampai ke mati. Duduk dalam nikmat maksiat. Maksiat ni bukan nikmat, betul tak? Kalau orang buat maksiat, hati tak senang, betul. Tidak senang. Hati tidak senang saja. Kalau kita kadang-kadang buat salah, rasa salah saja, hati kita tidak tenang. Sebab dia kata al-ismu mahaka fi nafsi. Dosa itu apa yang menggetar dalam hati kamu. Maknanya. Cuba tinggal satu waktu sembahyang, rasa gana. Bukan sungguh ni, kan buat sungguh. Andai kata, kalau tinggal sembahyang rasa gana. Masuk azan zuhur. Pukul 3.30 tak sembahyang, hati rasa gelisah. Hati akan rasa gelisah. Hati tidak senang. Ini maknanya orang itu ada hatinya hidup lagi pada Allah. Hanya hidup tu sikit tak sikit gitu je. Ada nur lagi, hanya cahaya hati dia tu cerah tak cerah saja. Tapi bila orang itu sudah mati hatinya, dia rasa nikmat dengan tinggal sembahyang. Oh, suka sangat. Dia suka sangat, bahkan dia berbangga. Habis khabar orang. Semayang apa kau semayang? Kita tinggal semayang. Dia cerita habis kau orang. Dia rasa bangga. Adakah maksiat itu nikmat? Tidak. Tapi kenapa jatuh dia pada nikmat? Itu tanda hatinya sudah mati. Nak hidupkan hati. Yang pertama, dia kena balik taubat pada Allah. Jangan belajar lagi. Dia mari kena taubat. So belajar lagi. Berzikir banyak-banyak. Dan dia kena duduk bersama dengan ulama-ulama. Yang pertama bertaubat, yang kedua kekalkan zikir kepada Allah, yang ketiga duduk dengan ulama, belajar ilmu, menambahkan ilmu balik. Yang keempat dia kena banyak muhasabah dan tafakur. Kira balik diri dia, hitung balik diri dia, sehingga dia ini merasa takut kepada Allah. Nak rasa takut, tengok Sufyan Tsauri dia bernasyid. Lagu-lagu yang dia nyanyi itu lagu yang memujuk hatinya biar ingat Tuhan. Untungnya ahli syurga, dia kata. Mudah buat amal ibadat. Dia tak rasa dia ahli syurga. Kemudian dia pun kata, orang ahli syurga ni hatinya takut membesarkan Allah Ta'ala, selalu pergi beribadat kepada Allah Ta'ala.
Dan wahai dirimu siapa tu api neraka, nanti kamu akan berjumpa dengan dia setelah kamu tinggal nanti. Kamu membelakangi, maknanya kamu tinggal dia, yang hari ini kamu lupa, nanti kamu akan jumpa dengan api neraka. Jadi dia duk pujuk diri dia, pujuk kata dia sampai merasa takut kepada Allah. Sebab itu di antara sebab orang itu menjadi ingat takut kepada Allah, orang itu banyak mencela dirinya. Cela dirinya. Maknanya kamu ini cakap daripada amal tidak, kamu ini bukan ahli ibadat, kamu ini tidak ahli ibadat, tak layak masuk surga. Kata gitu lama-lama mari takut. Orang yang takut tu orang buat amal ibadat banyak. Kita ni bukan takut jadi lemah ibadat. Lalu dikatakan kataku, maka apabila adalah idarah pekerjaan ubudiyah di atas dua perkara, maka dikatakan bahawa ubudiyah itu edaran berkitar ataupun sekitar dua perkara yang ibadat. Apa dia? Dua perkara, iaitu yang pertama mendirikan taat. Ibadat itu adalah mendirikan taat. Dia suruh kita buat ibadat itu, ia dikatakan ibadat. Mendirikan taat maknanya melakukan apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Allah Ta'ala sentiasa memerintahkan kita ibadat kepada Allah. Apa masa bulan puasa, puasa. Setiap waktu, setiap masa kena sembahyang sampai pada waktu. Orang yang ada harta wajib keluar zakat. Ada harta wajib kerja haji. Jangan tangguh-tangguh kerja haji. Hari ini jangan ramai orang ada harta tapi haji tak pergi. Kalau pergi pun petang-petang main dah haji tu lah. Haji tak pergi. Haji tak pergi. Dan ingat, orang yang tak pergi haji, Allah Ta'ala tak pandang amal ibadat dia. Kalau dia mati pun dipandang Allah dengan pandang kemukaan. Baik. Lalu dikatakan dan menegahkan daripada maksiat. Kalau orang tu tak mampu buat amal ibadat banyak, tapi dia mampu meninggalkan maksiat, itu lebih baik daripada dia ini mampu buat amal ibadat tapi dalam waktu yang sama mampu juga buat maksiat. Satu orang buat ibadat ni, yang pertama dia mampu buat amal ibadat, dia tinggal terus maksiat. Ini orang-orang yang saleh. Yang kedua, ini kebanyakan orang, dia buat ibadat, dia buat maksiat. Kadang-kadang ibadat lebih banyak pada maksiat, kadang-kadang maksiat lebih banyak pada ibadat. Dan yang ketiga, dia buat maksiat, dia tak suka langsung ibadat. Ini orang yang jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang banyaknya hari ini adalah orang yang buat ibadat dalam waktu yang sama buat juga maksiat. Sedangkan disuruh kita akan meninggalkan maksiat kepada Allah. Jadi nak tinggal maksiat ini lagi payah sebenarnya. Tinggal maksiat ini payah. Kadang-kadang maksiat zahir itu boleh. Tidak berzina tidak, minum arak tidak, berjudi tidak, pukul orang tidak, derhaka ibu tidak, ibu apa tidak. Tetapi ni maksiat batin. Maksiat batin. Kita kehidupan kita begini. Kita tak belajar, bahaya tak bahaya. Tak ada ilmu, bahaya tak. Maka kita belajar. Kita belajar ni ada ilmu banyak, bahaya tak. Kecuali kita ada amal. Tak ada amal, bahaya. Kena ada amal. Maka kita pun ada amal. Tidak ada amal tu bahaya, binasa. Kena ada amal. Ada amal pun binasa. Banyak ibadat pun binasa. Sebenarnya ramai orang yang banyak ibadat tapi dia itu binasa dalam ibadat dia. Itu yang dah boleh, yang ditakuti orang-orang saleh. Ada ibadat pun susah. Ada ibadat pun susah. Kemudian bila orang itu buat amal ibadat, sehinggalah dia kena teruskan amal ibadat sehingga dia jadi ikhlas. Maksud ikhlas ni dia buat, dia memang tak ada orang tahu. Dia dengan Allah Ta'ala, dia betul-betul dengan Allah. Tapi tak selamat lagi kalau orang itu ikhlas. Selagi mana dia tidak rasa takut dengan Allah. Walaupun dia ada orang dia ibadat, tak ada orang tahu. Kalau tahu pun isteri dia. Saya ingat ni Syekh Rahimuddin kata, ada seorang saleh, dia buat qiyamul lail 20 tahun, isteri dia tak tahu pun dia buat qiyamul lail.
20 tahun. Siapa tidak tahu lagi kiamat. Setelah 20 tahun baru mari rasa takut kepada takut kepada Allah Ta'ala. Maknanya. Jadi ikhlas dah, tak khabar orang, tapi mesti rasa takut. Kerana ada seorang yang saleh, kerana satu ayat ini je, kerana satu ayat saja menyebabkan dia menangis siang malam sampai ke mati. Ayatnya adalah innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ayat ini menyebabkan seorang hamba Allah yang saleh ini takut kepada Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala berfirman innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya hanya sahaja Allah Ta'ala menerima ibadat kepada orang-orang yang takut pada Allah. Jadi kalau kita nak tahu amal ibadat kita diterima ataupun tidak diterima, maka ukurannya melihat kepada banyak mana kita takut pada Allah. Kalau orang itu benar merasa takut kepada Allah, itu tandanya amal ibadatnya diterima oleh Allah. Nangis dia takut, Masya Allah. Kalau begitu ibadat pun tidak diterima lagi dah dengan Allah. Allah Ta'ala belum lagi terima ibadat. Yang menerimanya Allah kita tidak tahu, tetapi Allah Ta'ala beritahu kalau orang itu benar-benar takut kepada Allah, dia itu orang yang diterima amal ibadat. Tapi apa bukti dia takut kepada Allah? Orang yang benar-benar takut kepada Allah, ada seorang itu dia muhasabah diri dia, nak tidur dia muhasabah diri dia. Dia kata dalam satu hari 4 patah perkataan dia aku bercakap. 4 patah perkataan dia aku bercakap dalam satu hari. Lalu dia pun teringat, dia pun takut pada Allah. Dalam 4 patah dia bercakap tu dia beristighfar banyak-banyak pada Allah. Kita buat patah perkataan kilometer itu. Maknanya beribu-ribu perkataan gitu. 4 patah aja perkataan. Muhasabah diri dia rasa takut. Lalu dikatakan bahawa taat orang yang taat ini, orang yang takut juga dia mampu meninggalkan maksiat. Sehingga kan nak buat apa-apa rasa takut kepada Allah. Dan demikian itu tiada sempurna daripada nafsu ini yang amarah bisu. Tidak sempurna. Ketaatan ini yang demikian itu taat, ketaatan yang kita buat ini tidak akan sempurna kerana adanya nafsu yang menyuruh kita buat jahat. Itulah kita. Kalau tidak memang ramai orang baik. Orang yang buat jahat dia tahu benda itu jahat. Sebab tu dikatakan kalau kita tengok ahli maksiat, apa yang kita nak buat? Apa kita nak kata? Jahat budak ni. Gitu. Dia kata kalau kita melihat orang maksiat, orang buat maksiat, kita kena bersyukur pada Allah. Bapa kena bersyukur pada Allah. Kita kena bersyukur kepada Allah kerana Allah Ta'ala tidak pilih kita jadi ahli maksiat. Maksiat tetap ada. Sebagaimana taat ada, maksiat ada. Tak akan berlaku atas dunia ni tak ada maksiat. Akan ada maksiat. Kalau tak ada Allah Ta'ala binasa habis kita. Allah Ta'ala lahirkan orang yang ahli maksiat. Sebagaimana Allah Ta'ala beri orang itu ada keampunan, ada taubat, lagi itulah Allah Ta'ala adakan maksiat. Dengan maksiat itu agar orang itu bertaubat kepada Allah. Yang pertama kita tengok ahli maksiat, kita bersyukur kerana kita tidak dipilih menjadi ahli maksiat. Dia tu Allah Ta'ala pilih. Nampak situ. Lalu dikatakan bahawa tidak sempurna kita buat amal ibadat dalam keadaan kita ini masih lagi ada nafsu yang menyuruh kita buat jahat, melainkan dengan menyukakan dan menggemarkan dan menakutkan dan menahankan dan mengharapkan dan mentakwifkan. Apa makna takwif? Takwif tak tahu? Tak tahu. Takwif ni bahasa Arab. Takwif ni maknanya menakutkan. Men itu bahasa Melayu, takwif itu Arab, kan Melayu. Mentakwifkan.
maka mentakwifkan. Maka nafsu ini kita tidak akan dapat lawan dia kecuali kita menggemarkan, menyukakan. Bukan menyukakan nafsu, menyukakan diri kita buat ibadat. Menggemarkan diri kita buat amal ibadat. Orang ini dia malas, semua malas. Saya tanya Tuan Guru Hajilah, banyak buat amal ibadat. Dia kata malas, ni nak buat malas. Tapi ya terbaik juga. Kita nak semayang, kita nak mengaji. Memanglah kita rasa malas. Cuba mengaji sama, mengaji. Tiap hari kita mengaji. Kalau kita malas, baca sejuzuk, kita rajin baca 2 juzuk. Contohnya. Jadi baca, kita malam-malam baca, jadi rajin. Semua jadi rajin. Jadi nafsu kita akan kalah. Nafsu akan ikut kehendak kita. Memanglah buat amal ibadat malas. Kalau tak buat amal ibadat, kalau tak malas rajin, Allah. Maknanya ramai orang buat ahli ibadat, ramai juga ibadat. Masjid surau pun jadi penuh. Ni hari ni tengok di masjid, apa benda tu? Buka seorang, yang kita buka bukan Quran, Facebook umur dia ada. Lalu buka Facebook bukan buka Quran. Hari ni lalu dikatakan bahawa kita kena sukakan, lahirkan suka beribadat dan menggemarkan dia, dan kita menakutkan dia. Kalau nak buat dosa, takutkan dia. Takutkan dia. Dan menahan dia, tahan dia daripada mengikut nafsu ni. Kita takutkan nafsu. Takutkan nafsu dan menahan, tahan daripada mengikuti hawa nafsu. Ini apa ya? Nak tahan ikut hawa nafsu ni, sebab tu disuruh duduk tempat yang baik-baik bersama dengan orang yang baik-baik, berada di suasana yang baik-baik. Ni kita duduk kat disko, tahan diri tangguh joget. Mana boleh? Duduk tempat gitu tu. Duduk tempat gitu. Sebab tu kita kena lari. Lemah iman kita, lari. Lari dan menahankan, dan juga mengharapkan, harap daripada Allah agar Allah Ta'ala memberi pertolongan kita, dan mentakwifkan dan menakut-nakutkan akan nafsu tadi. Maka bahawasanya binatang yang liar, maknanya nafsu ini umpama binatang yang liar, berkehendak kepada yang menuntut, yang menarikkan dia. Maka dia kata nafsu ni berkehendak kepada menuntut orang hak liar, binatang liar, kena cari, kena tarik dia. Tak boleh ambil gitu, kena kejar. Kena kejar. Binatang liar, kalau dah liar, nak mari gitu dia ambil. Kejar dia, ambil tali tarik dia pula, sebab umpama binatang yang liar dia. Dan kepada yang menghalau yang menjalankan dia, apabila jatuh di dalam lubang, maka terkadang berkehendak kepada memukul dengan cemeti. Jadi kadang-kadang dia kata pada orang yang nak halau binatang ini, bila kadang-kadang dia pukul juga. Binatang-binatang ni liar sangat pukul. Yang mana yang jatuh, dia jatuh tak boleh lari, boleh pukul. Kalau dia tak jatuh, dia lari nak pukul mana? Mana gambarannya begitu lah. Dia nafsu ni, tengok dia umpama binatang yang liar. Ada mengatakan kalau umpama binatang yang liar, yang pertama kurung dia. Sampai dia jadi tak liar baru dia bebas. Jangan ikut sangat, kurung. Lepas tu dia kena kurung. Kurung ni mujahadah. Jangan makan, jangan minum, jangan tidur, jangan cakap banyak, kurung. Atau berat belaka. Kemudian ataupun nafsu ini kita kalahkan dia dengan meletakkan beban. Binatang yang liar ni kita letak beban banyak-banyak atas dia. Dia jadi liar. Jadi beban tu jadi berat, jadi tak liar, jalan bodoh. Waktu kita kena banyakkan ibadat. Penuhkan masa, lepas baca Quran, relax lah. Habis relax lah, baca ni pula, baca kitab pula. Lepas pada tu zikir pula. Begitu sama. Lama-lama nafsu jadi kalah. Ia jadi kalah. Yang ketiga, nafsu kena hukum. Kalau mari dalam hati nak makan ikan 3 rasa, pergi makan ikan kering sudah. Hukum lalu, jangan. Kita dah boleh ingat, ikan 3 rasa. Pergi makan ikan 3 rasa. Maknanya
Kita selalu ikut, dia kena hukum. Kena hukum. Ada guru saya dia cerita, dalam zikir ingat Adi Jannah. Tengah berzikir ingat Adi Jannah. Ingat Adi Jannah. Nak zikir-zikir Adi Jannah, Adi Jannah. Lalu nak zikir orang kacau dulu. Jadi dia teringat ke Adi Jannah, dia pergi kedai. Dia pergi kedai, dia pergi kampung ketokai, lapar Adi Jannah, lapar uti. Lapar uti sepinggan, pelik tu orang. Pelik kepada benda. Aduh. Dah betul, uti nak uti. Tinggal, tak ada adat. Orang berhutih je, pergi buat. Marilah lapar uti dah pergi. Orang tukang kedai betul geduk orang ni. Makan apa pasal ni? Lapar uti. Makan suti habis. Makan roti, makan 3 roti. Siapa kenyang, bagi makan. Munuk lagi biasa wahai nafsu nak lagi makan. Sampai daya sumbat pun keluar balik. Lepas tu lagi makan, tak apa. Nafsu, mu rasa munuk sangat ambil punya. Anak lagi. Dia kata diri dia orang kan. Mana esok kali kita tak di jannah. Tak berani yo lepas ni. Maknanya hilang nafsu. Yang ketiga, nafsu tu memang kena hukum. Kena hukum. Jadi kalau nak mendapat ni, nak makan ikan 3 set, beli 3 ekor makan orang. Baik tahu. Lalu hukum nafsu tadi menghukum supaya dia menjadi lemah. Jadi lemah dari nafsu. Kalau bila nafsu lemah ni, iman jadi kuat. Dia pasal dia tak. Kedudukan dia begitu. Lalu dikatakan bahawa kadang-kadang kena pukul dia dengan cemeti. Pukul dia, maknanya hukum daripada satu pihak, dan mensewakan. Betul mensewa ni. Mensewakan akan baginya dengan syair. Syair ni gaduh lah. Dengan bijian syair daripada satu pihak yang lain, hingga bangkit ia daripada yang demikian itu, lubang, dan keluar nafsu daripada daripadanya. Kenapa pula ni? Saya pun tak faham. Dan dia kata memukul dengan cemeti daripada satu pihak. Pukul cemeti. Dan mensewakan baginya dengan sahih daripada satu pihak yang lain, hingga bangkit ia daripada yang demikian itu, lubang itu, dan keluarlah nafsu daripada ada ia daripadanya. Apa ni saya pun tak faham. Allahu'alam. Kalau tak ada ilmunya kita, maaf banyaklah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma 'allimna ma jahilna, Allahumma ridna 'ilman nafi'an warzuqna fahman thayyiban. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin.